Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Muhammad Nasir, nombor matrik A171508 dari Pusat JB Johor Bahru. Tajuk saya untuk kajian ini adalah pelaksanaan aktiviti keagamaan di Masjid Mediterani semasa pandemik COVID-19. Nama penyelia Dr. Muhammad Nasran bin Muhammad. Saya diberi tugas untuk membuat video pembentangan mengenai tajuk saya melalui apa yang telah disiapkan daripada proposal yang disubmit pada 28 hari bulan Jun 2022. Jadi saya akan mulakan pembentangan saya sekarang juga. Pengenalan. Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap wabak coronavirus COVID-19 mulai 16 2020. Perintah tersebut sering dirujuk oleh pihak media massa ataupun dipanggil sebagai Lockdown Malaysia. Dan pada 18 Mac berkuat kuasanya PKP ini, Malaysia secara rasmi melaksanakan langkah kawalan pergerakan. Pihak berkuasa agama di beberapa negeri telah mengeluarkan Standard Operating Procedure iaitu SOP untuk solat fardu dan solat Jumaat di masjid dan surau masing-masing. Penularan wabak COVID-19 ini sepanjang tahun telah membatalkan pelbagai perkara normal yang sering dijalankan setiap hari. Dan ini juga termasuklah aktiviti solat jemaah yang diadakan setiap surau dan masjid. Akan tetapi SOP yang ditetapkan seperti ini menyekat hak masyarakat yang ingin menunaikan seruan azan. Di masjid berdekatan, dan pihak kerajaan melihat pelbagai potensi yang akan menyebabkan penularan wabak virus ini pastinya mudah berlaku di persekitaran masjid sekiranya perkara ini tidak dibendung dengan baik. Pernyataan masalah. Kajian ini memperlihatkan masyarakat yang ingin merasakan keimerahan menunaikan hak keagamaan, akan tetapi perlu selaras dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Rakyat berasa jiwanya kosong dan interaksi sosial antara para jemaah kian menurun kerana sudah lama tidak mengimarahkan aktiviti sosial keagamaan di masjid, seperti menghadiri usrah atau tazkirah, menunaikan aktiviti solat Jumaat dan solat fardu berjemaah. Dan ini memberi kesan terhadap masyarakat tentang penerimaan orang ramai terhadap SOP dan peraturan yang ditetapkan. Dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'du, Allah berfirman, iaitu yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hatinya mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Hati yang kosong itu perlu sentiasa mengingati dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Tiada istilah pengabdian untuk selain Allah. Dan inilah yang terdapat kepada sesetengah fahaman atau agama, sehinggakan mereka menjadi hamba bangsa, hamba masyarakat dan hamba rumah ibadat. Oleh itu, selagi kita mampu untuk mematuhi SOP dan menunaikan ajaran Islam, maka hendaklah kita turuti kerajaan selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Objektif kajian. Kajian ini membawa kepada beberapa objektif, antaranya ialah menganalisis SOP yang ditetapkan oleh kerajaan berkaitan pelaksanaan aktiviti keagamaan di masjid sepanjang PKP. Kajian ini melihat sejauh mana keterusan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan berkaitan pelaksanaan aktiviti di masjid. Yang kedua, mengkaji strategi yang digunakan oleh pihak pengurusan masjid untuk menjalankan aktiviti dakwah sepanjang pandemik COVID-19. Dan yang ketiga, menganalisis kesan kepada psikologi jemaah dan kesan kepada interaksi sosial antara jemaah di masjid. Sorotan literatur. Hubungan di antara masjid dan masyarakat Islam tidak dapat dipisahkan kerana masjid adalah tunggak dan nadi pusat kegiatan umat Islam, tidak kira di antara Malaysia ataupun di seantero dunia. Masjid bukanlah sebuah institusi yang bersifat keuntungan, menjadi suatu cabaran terhadap pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid
dalam membuat perancangan untuk memperkasakan masjid. Dana kewangan masjid perlulah digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat Islam dan tidak terhad dalam bidang keagamaan semata-mata, bahkan ia mencakupi bidang perekonomian ummah. Penutupan sementara masjid di sepanjang tempoh PKP berkot kuasa telah menyebabkan penetapan had tertentu ke atas bilangan jemaah yang hadir untuk menunaikan solat berjemaah 5 waktu di masjid sehari. Seperti jemaah hanya terhad kepada 3 orang, Jumaat Bilal dan Pak Imam. Jadi ia sangatlah tidak mesra kepada jemaah-jemaah di masjid. Pencarakan fizikal dalam solat berjemaah yang dilaksanakan ketika ini merupakan salah satu langkah terbaik dan berkesan dalam mengurangkan jangkitan COVID-19 demi keselamatan bersama. Metodologi kajian. Metodologi kajian adalah kaedah, teknik dan cara mereka bentuk bagi mengumpul dan menganalisis data untuk mencapai objektif dan tujuan kajian dan bagi mendapat bukti untuk menyokong kajian. Metodologi menerangkan cara suatu masalah dalam kajian dan cara, kaedah ataupun teknik-teknik yang digunakan di dalam penyelidikan kajian. Ini menjadikan kajian penyelidikan ini menjadi lebih teratur, sistematik dan dapat memahami dengan lebih luas dan terperinci mengenai kajian dan pengaplikasian dapat memahami dengan lebih luas dan terperinci mengenai kajian dan pengaplikasian kaedah huraian. Yang pertama, mengenal pasti masalah dan bidang kajian. Yang kedua, mengenal pasti lokasi dan populasi tempat kajian. Lokasi kajian hanya difokuskan di dalam masjid tempat pengkaji, iaitu Masjid Al-Jawahir Johor Bahru di Mutiara ini, dan populasi jemaah masjid juga fokus kepada di Masjid Al-Jawahir Johor Bahru di Mutiara ini. Oleh itu, segala penganalisan data, pembincangan dan rumusan hanya berdasarkan kepada dapatan kajian yang dilaksanakan di masjid tersebut. Yang ketiga, menembual pegawai dan ahli jemaah berkaitan di masjid ataupun ahli berkaitan bagi mendapatkan maklumat dan data-data yang terlibat dengan berkaitan tajuk. Menghimpunkan maklumat berkaitan tajuk dengan pendekatan perpustakaan di mana mencari maklumat. Pengkaji mencari maklumat berkenaan peraturan SOP yang dikenakan. Pengkaji menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan kajian-kajian lepas, karatan akhbar, jurnal ilmiah bagi menyokong kesasihan kajian ini. Yang kelima, penganalisan data. Pengkaji akan menganalisis data-data yang diperolehi melalui beberapa proses dan peringkat. Tata cara ataupun proses penganalisan data itu menjadi suatu proses kajian itu menjadi lebih sistematik. Antara kaedah-kaedah yang digunakan oleh pengkaji iaitu kaedah transkripsi, kaedah organisasi data, rakaman temu bual dan proses coding. Kepentingan kajian. Daripada hasil kajian ini, beberapa kepentingan yang diperolehi yang melibatkan pegawai dan pihak jemaah masjid. Antara kepentingannya ialah kajian ini boleh menjadi rujukan kepada orang awam ataupun pelajar-pelajar yang ingin mengetahui perubahan SOP dari masa ke semasa dan dapat mengingatkan perubahan persekitaran dan kes kenaikan dari penurunan COVID-19. Memberi impak kepada perubahan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan di masjid. Menjaga keharmonian masyarakat juga kepada pihak kerajaan bagi melakkan salah faham dan kerjasama antara pelbagai pihak mengenai kepatuhan undang-undang SOP ini. Para jemaah dapat mengetahui betapa pentingnya mengamalkan ajaran Islam dan pada masa yang sama mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Kekosongan jiwa dan kesan psikologi masyarakat dapat dibendung dan interaksi sosial antara jemaah sebagai contoh, tua dan muda dapat diaplikasikan dengan mudah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.